Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okay. Assalamualaikum. Nama saya Nur Amira daripada TGM. Okay. Sebelum saya mulakan live hari ini, saya nak mengumumkan yang pada 29 Oktober pada hari kami iaitu sehari, kami akan bercuti sempena Maulidur Rasul. Okay. Kita boleh mulakan sekarang. Okay, tajuk saya pada hari ini ialah pahlawan wanita Islam yang pertama menghunuskan senjata di medan perang. Okay. Okay, seperti yang kita tahu, biasanya yang pahlawan ni banyak terdiri daripada kaum lelaki kan. Tapi tak tahu di sebalik perjuangan tu ada seorang wanita yang menggunakan di dalam medan peperangan. Okey, contoh pejuang Islam yang terkenal yang selalu kita dengar dalam hadis-hadis ataupun kisah-kisah Nabi atau kisah perjuangan Islam dulu. Okey, pejuang yang paling terkenal saya dengar ialah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, Khalid Al-Walid, Salahuddin Ayyubi, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah dan ramai lagi pejuang pada zaman zaman Nabi Muhammad. Okey, wanita yang pertama yang berada di medan perang yang berperang bersama Nabi Muhammad ialah Sayyidina Safiyah binti Abdul Muttalib. Okey. Seterusnya ialah Safiyah, dia merupakan orang yang sangat digeruni oleh pahlawan-pahlawan lain kerana semangat juangnya yang tinggi dan merupakan Muslim pertama yang menghunuskan pedang di medan perang. Dan Sayyidatina Safiyah juga seorang yang tekun dan tekun beribadah dan alim, dan dia juga merupakan seorang pahlawan pertama Angkatan Berkuda kaum Muslimin. Okey, hubungan dia dengan seterusnya ialah hubungan Sayyidatina Safiyah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, sebenarnya terdapat dua wanita yang bernama Safiyah yang berada berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Okay, yang pertama ialah Safiyah binti Abdul Muttalib, ibu saudara kepada Nabi SAW. Manakala yang kedua ialah Safiyah binti Huyai yang merupakan salah seorang isteri Nabi SAW dari keturunan Yahudi. Okay. Safiyah binti Abdul Muttalib adalah saudara seibu sebapa dengan singa Allah yang dikenali sebagai Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Safiyah dilahirkan pada tahun 569 Masihi, setahun lebih tua daripada Sayyidina Hamzah melalui isteri keempat Abdul Muttalib iaitu Ha'alah binti Wahab. Ibu kepada Safiyah merupakan kakak kepada Nabi SAW iaitu Aminah binti Wahab. Okay, suami pertama Safiyah ialah Harith bin Harb iaitu saudara kepada Abu Sufyan bin Harb iaitu yang merupakan tokoh Quraisy dan musuh utama Rasulullah SAW. Yang kemudian memeluk Islam, dan isterinya Hindun bin Qutaibah yang membedah dada Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud.
Setelah Harith bin Harb meninggal dunia, Safiyah berkahwin untuk kali kedua dengan Al-Awwam bin Khuwailid. Al-Awwam merupakan abang kepada Ummul Mukmin, iaitu ibu orang mukmin, iaitu Khadijah bin Khuwailid, isteri pertama Nabi Muhammad SAW. Melalui perkahwinan kedua ini, Safiyah dikurniakan dengan 3 orang anak, iaitu Al-Zubair, Al-Sa'ib dan Abdul Ka'bah. Sayyidina Zubair bin Al-Awwam adalah salah seorang sahabat Nabi SAW dan Ahlul Bait yang sangat terkenal sebagai seorang pahlawan yang hebat di medan perang. Al-Awwam meninggal dunia ketika anak-anaknya masih kecil. Setelah itu, Safiyah membesarkan sendiri ketiga-tiga orang anaknya itu. Sayyidatina Safiyah merupakan antara orang ataupun antara wanita yang terawal memeluk agama Islam. Safiyah adalah seorang ibu yang tegas terhadap anak-anaknya. Beliau mempersiapkan Zubair dengan kemahiran berkuda dan bersenjata. Apabila anaknya malas, Safiyah akan memukul anaknya itu. Beliau pernah ditegur kerana mendidik anaknya dengan begitu keras sekali. Namun beliau menjawab teguran itu bahawa dia berbuat demikian supaya anaknya itu lebih bersedia dan kental semasa di medan perang. Safiyah memeluk Islam dan berbai'ah sejak awal lagi ketika Nabi Muhammad SAW masih berdakwah kepada ahli keluarganya sahaja. Anaknya Al-Zubair juga turut menyertai ibunya dan merupakan antara 5 lelaki terawal yang memeluk Islam. Al-Zubair dan ibunya sering diseksa oleh kaum Quraisy di Mekah kerana menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Tetapi beliau tidak sedikit pun goyah terhadap pegangan dan kepercayaan mereka terhadap Islam. Tak kala baginda SAW diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah ke kota Madinah, Safiyah dan anaknya itu meninggalkan rumah dan harta mereka untuk menyertai kumpulan pertama yang mengikut Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masihi. Yang seterusnya ialah berjuang bersama baginda SAW di perang Uhud. Ketika tercetusnya perang Uhud pada tahun 620 Masihi, Safiyah yang berumur pada ketika itu ialah berumur 56 tahun dan ketika itu tidak melepaskan peluang untuk menyertai Rasulullah SAW di medan jihad. Safiyah, Al-Zubair dan kaum muslimin yang lain bergegas ke Bukit Uhud dengan tugasan masing-masing. Safiyah ni peranan dia pada ketika perang Uhud, dia hanya menyediakan kiranya dia buat tugasan macam membaiki senjata, menjaga air, membalut luka dan membaiki panah-panah yang patah pada ketika itu. Apabila peperangan semakin sengit dan orang lain pula mula terpisah dari Rasulullah SAW, Safiyah terus mengeluarkan pedangnya dan turut serta membantu anak saudaranya itu di kancah peperangan. Bahkan Safiyah dikatakan wanita muslimin pertama yang menghunuskan senjata di medan jihad dan wanita muslimin yang pertama membunuh kaum musyrikin. Ketika itu juga Al-Zubair telah mengalahkan pembawa bendera kaum musyrikin yang tidak berani ditentang
tentera muslim yang lain. Menurut riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap Nabi memiliki hawari, pengikut setia, dan hawariku adalah Al-Zubair bin Al-Awam. Dalam perang Uhud, bapa saudara Rasulullah SAW, iaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib telah syahid. Rasulullah SAW telah menyuruh Al-Zubair membawa ibunya pulang, iaitu Sayyidatina Safiyah pulang supaya tidak melihat apa yang berlaku kepada adiknya Sayyidina Hamzah. Apabila Al-Zubair membantu ibunya, apa yang disampaikan Rasulullah SAW, Safiyah dengan tabahnya menerima sepenuh apa yang berlaku. Dia bangga adiknya berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan gugur mempertahankan Nabi SAW dan agama Islam. Al-Zubair kembali semula kepada Rasulullah SAW dan untuk menyampaikan kata-kata ibunya. Rasulullah SAW membenarkan Safiyah datang melihat mayat Hamzah Aros, iaitu adiknya, sebelum mengkebumikannya. Okay, seterusnya ialah Safiyah juga menyertai perang Khandak dan perang Khaybar. Okay, Safiyah juga telah menyertai peperangan Khandak pada tahun 627 Masihi. Dia ditugaskan untuk menjaga sebuah kubu di Farid yang dikuasai oleh Hasan bin Thabit. Beliau berjaya membunuh seorang peninjau Yahudi dari Bani Quraizah kerana takut peninjau itu mengetahui kedudukan mereka dan memanggil orang-orang Yahudi yang lain ketika Nabi SAW yang sedang sibuk berperang di bahagian hadapan. Safiyah juga adalah antara wanita yang pergi ke Khaybar sebagai pembantu perang Khaybar pada tahun 629 Masihi dan beliau juga menyaksikan sendiri anaknya Al-Zubair mengalahkan seorang pahlawan Yahudi bernama Yasir. Semasa pengakhiran rampasan perang Khaybar, Safiyah diberikan 40 wasak, iaitu wasak itu dia bukan sejenis sukatan gandum dan kurma. Okey, dan akhir sekali Safiyah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika berusia 70 tahun lebih semasa pemerintahan Sayyidina Umar Ar-Rauf, iaitu pada tahun 634 hingga 644 Masihi dan dikubumikan di perkuburan Baqi di Madinah. Okey. Okey, kesimpulannya ialah setiap wanita patut mencontohi sifat keberanian yang ditunjukkan ialah ditunjukkan oleh Sayyidatina Safiyah. Contoh macam jelas sekali ialah sifat keberanian Safiyah ini turut mengalir dalam darah anaknya iaitu Al-Zubair bin Al-Awam sehingga menjadi pahlawan yang handal dan disegani oleh musuh. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.